مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama 10 malam yang lalu kita telah membincangkan pelbagai episod daripada kehidupan baginda Nabi SAW. Tiba sekarang ini kita berkongsi kepada para jemaah sekalian mengenai detik-detik kewafatan baginda SAW. Ketahuilah, kewafatan Nabi SAW sebenarnya adalah satu kehidupan bagi umatnya selepasnya, kerana sesungguhnya baginda SAW hanya wafat jasadnya, namun ruhnya tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW di dalam pelbagai hadisnya mengatakan dikembalikan rohnya kepada jasadnya ketika manusia berselawat kepada Nabi SAW. Detik-detik kewafatan Nabi SAW, ataupun kita katakan tanda-tanda kewafatan Nabi SAW, bermula seawal bulan Ramadan pada tahun terakhir Nabi SAW. Pada bulan Ramadan, seperti biasa, Nabi SAW akan beriktikaf di dalam masjid. Namun pada Ramadan yang terakhir, Nabi SAW beriktikaf selama 20 malam, selain daripada 10 malam yang sering beliau lakukan atau baginda SAW lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga Jibril alaihissalam radhiyallahu an pada tahun-tahun sebelumnya mendatangi kepada Nabi SAW bertadarus Al-Quran Al-Karim pada setiap malam sekali. Namun pada akhir Ramadan, Jibril alaihissalam turun bertadarus Al-Quran Al-Karim dengan Nabi SAW sebanyak 2 kali pada setiap malam. Sehingga kan pada Hajjatul Wada', ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah terakhir, dan kita pun telah mendengarkan isi kandungan khutbahnya pada malam kemarin, di akhir khutbah tersebut Nabi SAW mengatakan, "Inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mawqifi abada." Nabi SAW mengatakan, aku tidak tahu sama ada aku akan berjumpa lagi denganmu di tempat ini selepas tahun ini. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW hanya hidup 81 hari daripada hari itu. Bahkan ketika pada hari-hari tasyrik, iaitu beberapa hari selepas Hajjatul Wada', turun surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila turun ayat tersebut, Nabi SAW mengetahui bahawasanya ajalnya akan datang tidak lama lagi. Maka Nabi SAW memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala, bal istighfar, kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfirih, yakni hendaklah kamu memperbanyakkan beristighfar kepada Allah. Maka Nabi SAW tidak rukuk, sujud dan sebagainya, melainkan baginda SAW mengatakan subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini menunjukkan Nabi SAW mengetahui
tidak lama lagi baginda sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dunia ini. Bahkan diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Safar menziarahi para syuhada Uhud. Mengikut para ulama, seolah-olah Nabi SAW mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang hidup dan juga kepada mereka yang telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW menziarahi kali yang terakhir syuhada Uhud, dan selepas itu Nabi SAW pulang dan Nabi SAW menaiki mimbar dan memberikan khutbah kepada para sahabatnya. Di antara isi kandungan khutbahnya, Nabi SAW mengatakan, aku akan meninggalkan kamu dan sesungguhnya aku akan menjadi saksi terhadap kamu. Demi Allah, aku sudah nampak telaga Al-Haud sekarang ini. Sesungguhnya aku telah diberikan segala kunci kepada harta dunia ini. Demi Allah, bukan kesyirikan yang aku khawatir selepas pemanggilanku, namun aku khawatir anda akan berpecah belah kerana hal keduniaan. Setelah itu Nabi SAW diriwayatkan menziarahi Baqi' dan juga berdoa kepada itu. Diakhiri Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kami akan menyusuli kamu semua. Maka setelah diriwayatkan pada Isnin yang terakhir di bulan Safar, lebih kurang 2 minggu sebelum kewafatan Nabi SAW, dalam riwayat mengatakan Nabi SAW mula sakit 13 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, iaitu pada hari Isnin 2 minggu sebelum kewafatan Nabi SAW, ketika Nabi SAW pulang daripada menghantar seorang jenazah ke Baqi', Nabi SAW sudah mula sakit. Sudah mula sakitnya Nabi SAW, maka Nabi SAW tetap keluar untuk hanya memimpin solat pada hari-hari yang akan datang, kecuali pada 4 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, iaitu solat yang terakhir yang Nabi memimpin sebagai imam adalah pada solat subuh hari Khamis sebelum kewafatan Nabi SAW, dan Nabi SAW membaca surah Al-Mursalat. Selepas itu Nabi SAW tidak kuat untuk keluar memimpin salat. Nabi SAW mengatakan, muru Abu Bakrin, yakni perintahkanlah kepada Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Walaupun para sahabat mengatakan, lebih baik ya Rasulullah, pilihlah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Nabi SAW tidak setuju kerana Sayyidina Abu Bakar itu orangnya lemah, suaranya lembut, kuat menangis, tak boleh tahan menjadi imam di tempatnya Nabi SAW. Maka sahabat meminta untuk Sayyidina Umar yang menjadi imam agar mereka tak terganggu dalam solat mereka. Nabi SAW tidak mengizinkan. Nabi SAW mengatakan, suruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam, dan ia adalah satu tanda Nabi SAW inginkan Abu Bakar untuk menjadi khalifahnya selepas kewafatan Nabi SAW. Sebelum itu, lebih kurang seminggu sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi SAW telah pun meminta izin kepada para isterinya bahawasanya baginda SAW ingin untuk berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kerana ingin untuk bersama, yakni untuk dijaga oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maka para isteri-isteri Nabi SAW mengizinkan kepada Nabi SAW. Maka 5 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, walaupun demamnya itu dikatakan 2 kali ganda daripada manusia yang biasa, apabila ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kamu sangat panas. Bahkan dikatakan, yakni kain yang menutupi Nabi SAW itu pun menjadi panas kerana terlalu tingginya demamnya Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, innan asyadan nasi bala'an anbiya'u thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang yang paling teruk cobaannya, orang yang paling dahsyat bala ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para anbiya, kemudian mereka yang dekat dengan para anbiya, dan kemudian mereka yang dekat dengan mereka. Maka ujian yang diberikan oleh Nabi SAW sehingga kan pada hari kewafatan Nabi SAW,
Fatimah Zahra radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, adakah kesakitan yang telah engkau lalui? Jawab Nabi SAW, selepas ini tidak ada suatu pun kesakitan terhadap ayahmu. Yani ini adalah kesakitan yang terakhir yang mana aku akan lalui, dan kemudian aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, tanpa lagi diusik, dihina, dipukul dan sebagainya melalui ujian-ujian di dunia. Maka pada 5 hari sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi SAW ingin untuk keluar berjumpa dengan sahabatnya buat kali yang terakhir. Bahkan beliau, baginda SAW mengatakan, fala'alli an akhruja fa'uwaddi'a ashabi. Aku ingin untuk keluar dan mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat-sahabatku. Maka Nabi, walaupun Nabi SAW itu dalam keadaan sangat sakit, Nabi SAW perintahkan untuk sahabatnya, iaitu Sayyidina Ali dan juga Fadl ibn Abbas, kerana yang mereka yang ada di rumah Nabi ketika Nabi sakit hanya daripada ahli keluarga Nabi SAW. Maka Sayyidina Ali, Fadl ibn Abbas, iaitu sepupunya Nabi SAW, diperintahkan untuk tuang 7 baldi air kepada Nabi SAW agar beliau fresh, dapat keluar berjumpa dengan para sahabatnya. Maka dituang air tersebut, air sejuk kepada Nabi. Demam Nabi itu turun sedikit, maka Nabi pun keluar, rasa sihat sedikit, keluar berjumpa dengan para sahabatnya, namun masih lagi dipimpin oleh Sayyidina Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan memberikan, dikatakan, khutbah yang terakhir selain daripada Hajjatul Wada. Khutbah yang terakhir yang diberikan oleh Nabi SAW adalah pada ketika itu. Panjang, tak begitu panjang khutbahnya, namun yang penting di sini Nabi SAW di akhirnya mengatakan, inna amdan khayyarahullahu an yu'tiyahu min zahrati dunya ma sya'a wa baina ma indahu fakhtara ma indah. So, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih sama ada kekal di dunia ini ataupun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tak faham apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika Nabi SAW mengatakan demikian. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, kenapa yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis? Bahkan yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah seorang hamba yang diberikan pilihan, yakni tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis pula. Setelah kewafatan Nabi SAW, barulah mereka mengetahui, iaitu hamba yang dimasukkan oleh Nabi SAW adalah dirinya sendiri yang diberikan pilihan oleh Allah SWT untuk kekal di dunia, tetapi baginda SAW pilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sahih riwayat Imam Tabarani, malaikat maut ketika datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam kepada baginda, lalu mengatakan, ya Rasulullah, Allah SWT memerintahkan kepada aku untuk tanya kepada kamu, dan Allah SWT tidak perintahkan aku untuk tanya seseorang pun selain daripada engkau, iaitu sama ada engkau ingin untuk kembali kepada Allah ataupun engkau ingin untuk kekal di dunia ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, yakni aku ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, ketika para sahabat radhiyallahu anhum solat subuh berjamaah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tiba-tiba Nabi SAW membuka tirai rumahnya, melihat kepada para sahabatnya. Oleh kerana cahaya yang begitu kuat keluar daripada rumahnya baginda SAW, sehingga kan para sahabat semua hampir ingin untuk membatalkan solatnya dan toleh menghadap kepada Nabi SAW. Rindunya mereka kepada Nabi SAW. Hampir mereka memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk ke belakang dan mengizinkan Nabi untuk ke depan untuk mengimamkan solat. Tapi Nabi SAW memberikan isyarat kepada mereka untuk tetap di tempat-tempat kamu. Dan akhirnya Nabi SAW bila melihat kepada mereka, Nabi SAW menutup tirai tersebut. Itulah pandangan terakhir Nabi SAW kepada para sahabatnya.
Ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melakukan demikian, mereka menyangkakan Nabi SAW itu sudah pulih ataupun bertambah sihat. Kerana kebanyakan daripada mereka berhari-hari tidak kembali ke rumah mereka. Hatta Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hatta Sayyidina Umar Khattab, hatta Sayyidina Uthman bin Affan. Maka apabila Nabi SAW melihat kepada mereka, dan ini adalah rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyangka para Nabi SAW itu semakin pulih. Mereka pun mengatakan, izinkan aku kembali untuk melihat kepada keluargaku sebentar. Maka ramai daripada antara sahabat itu kembali atau balik ke rumah mereka masing-masing. Yang kekal ataupun yang berada di rumah Nabi SAW ketika itu adalah daripada ahli keluarganya Nabi SAW. Tidak lama selepas itu, seperti mana yang kami katakan tadi, Rasulullah SAW itu berehat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW itu berbaring di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka datangnya Fatimah Zahra. Apabila datangnya Fatimah Zahra lebih kurang pada waktu duha, Nabi SAW memanggilnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lalu menangis Fatimah. Dan kemudian Nabi SAW memanggilnya kali yang kedua. Lalu gembira Fatimah. Aisyah radhiyallahu anha yang berada di situ mengatakan, aku tak pernah lihat seorang menangis kemudian ketawa almost immediately. Yang ini menangis terisak-isak kemudian tiba-tiba ketawa. Maka terperanjat Aisyah radhiyallahu dengan apa yang dilakukan oleh Fatimah. Tapi apabila ditanya oleh Fatimah, Fatimah mengatakan, aku tidak akan memberitahu kamu melainkan nanti, yakni lepas perkara ini barulah aku akan memberitahukan kamu apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW. Selepas beberapa hari kewafatan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi kepada Fatimah, ya Fatimah, ingatkah kamu pada hari kewafatan Nabi SAW, Nabi membisikkan kepada kamu suatu perkara? Dia katakan betul. Pada kali yang pertama, Nabi SAW membisik kepada telingaku mengatakan, wahai Fatimah, aku telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah ataupun kekal di sini, dan aku pilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis kerana dia tahu dia akan ditinggalkan oleh ayah yang disayanginya. Namun apabila dipanggil kali yang kedua, Nabi SAW mengatakan, engkau ya Fatimah adalah orang yang pertama daripada ahli keluargaku yang akan menyusuli diriku. Yang engkau lah orang yang pertama daripada ahli bait Rasulullah SAW yang akan meninggal selepas kewafatannya Nabi SAW. Dan Fatimah meninggal 6 bulan selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Fatimah ketawa gembira ketika mendengar dia akan meninggal selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana beliau mengetahui kematian itu akan menyebabkan dia akan bersama dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama selepas itu datangnya malaikatul maut mula untuk menyambut mencabut nyawanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW merasa kesakitan. Wahai para hadirin sekalian, Rasulullah merasa kesakitan sakaratul maut. Adakah kita ingat kita tidak akan merasa kesakitan ketika datangnya malaikat maut mengambil roh kita? Nabi SAW diriwayatkan malaikat mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah yang paling lembut sekali aku telah mengambil rohmu. Tetapi dalam masa yang sama Nabi SAW merasakan kesakitan, sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk diberikan kepadanya sebakul air, untuk Nabi SAW meletakkan peluhnya dalamnya, ini sambil lap wajahnya sambil mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya maut ini sangatlah pedih, sangat penuh dengan kesengsaraan, yakni kesakitan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datangnya Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu an, anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang merupakan abang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan bersamanya ada siwak. Dan ini diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu an. Maka apabila Rasulullah SAW melihat kepada siwak dan Nabi SAW cinta kepada siwak,
Aisyah radhiyallahu anha apabila nampak Nabi SAW melihat kepada siwak yang baru, maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah engkau ingin siwak?" Nabi SAW terlalu lemah untuk berkata-kata. Nabi SAW hanya menunjukkan isyarat dengan kepalanya, "Na'am, aku inginkan siwak." Maka diambil siwak itu oleh Aisyah radhiyallahu anha, dilembutkan dengan giginya. Aisyah radhiyallahu anha diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah radhiyallahu anha menjadi satu kebanggaannya mengatakan air liur yang terakhir yang masuk ke dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air liurku, kerana beliau melembutkan siwak itu dan memberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dicabutlah nyawanya yang mulia oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat maut, dan meninggallah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apabila berita tentang kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam disebarkan, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak dapat mengawal perasaan mereka. Kita kena ingat, wahai para hadirin sekalian, tidak ada seorang pun yang menyayangi seorang seperti sayangnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sehingga kan pepatah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah." Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Tidak pernah aku lihat seorang pun yang mencintai seorang seperti mana seorang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau mengatakan, aku telah berjumpa dengan raja-raja di Persia. Aku berjumpa dengan raja Romawi. Mereka semua mentaati raja itu kerana takut kepada raja itu. Tapi para sahabat mentaati Nabi SAW kerana kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dan juga diucapkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang ketika ingin untuk membunuh Zaid bin Danisa, yang mana Zaid bin Danisa itu ingin untuk dibunuh oleh Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan mengatakan, "Ingin tak engkau tempat engkau ini yang hampir dibunuh digantikan dengan Nabi sallallahu alaihi dengan seorang yang kau kasihi, Muhammad?" Lalu apa yang jawab Zaid bin Danisa? Beliau mengatakan, "Walaupun aku tidak reda, walaupun duri kena kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Kerana itu tidak ada sahabat pun yang dapat menjalankan kehidupan mereka seperti biasa selepas kewafatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Khattab, seperti mana yang kita ketahui, mengeluarkan pedangnya, mengisytiharkan barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku akan pancung lehernya. Kerana mereka adalah munafik, kerana tidak boleh menerima berita kewafatan Nabi SAW. Bukan tak reda dengan takdirnya Allah, tapi terlalu dalam cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan riwayatkan tidak dapat berkata apa-apa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berada di rumah Nabi SAW ketika itu berdiri tidak dapat bergerak kerana terlalu terperanjat dengan apa yang sedang berlaku. Mereka tak sangka yang Rasulullah bakal meninggalkan mereka. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya Nabi Allah SWT mencabut sifat rahmah daripada diri mereka, sifat mahabbah daripada diri mereka, agar mereka dapat menyelesaikan jasadnya Nabi SAW. Kerana itu 3 hari selepas ke buminya Nabi SAW, datang Fatimah Zahra mengatakan kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, adakah sanggup kamu meletakkan tanah di atas jasadnya Nabi? Yang ini, adakah kau sanggup terfikir yang kau boleh meletakkan tanah di atas jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawab Anas? "Ya Fatimah, wallahi, kalau engkau cakap ini ketika kami sedang kebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tak akan melakukannya. Tak sanggup kami melakukannya." Yakni rahmat kasih sayang mereka kepada Rasulullah diangkat sementara oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat melakukan perkara yang wajib kepada jasadnya baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika riuh rendah suasana, datang seorang insan yang mulia, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau datang ketika kecoh para sahabat, datang minta izin untuk masuki ke dalam biliknya ataupun rumahnya Nabi SAW. Apabila melihat wajah Nabi SAW yang dibuka wajahnya, lalu Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencium dahinya Rasulullah dan mengatakan, wallahi, demi Allah, betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah, baik ketika kamu meninggal maupun kamu masih hidup. Ketika itu, selepas itu, untuk menenangkan hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menaiki mimbarnya Nabi SAW. Di antara kata-katanya, man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang sembah kepada Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa di antara kamu yang sembah kepada Allah, ketahuilah Allah itu maha hidup dan tidak mati. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khala min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalim ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu diutuskan sebagai membawa amanah wahyu kepada masyarakat. Dan semua para nabi dan rasul telah pun meninggal sebelumnya meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Adakah apabila baginda meninggal ataupun dibunuh, kamu akan kembali kepada jahiliah kamu akan kembali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang mensyirik kepada Allah, kembali kepada asalnya, tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan Allah SWT memberikan ganjaran bagi mereka yang bersyukur. Maka mendengar ayat ini, mendengar khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tenanglah para sahabat radhiyallahu anhum. Seolah-olah ini kali pertama yang mereka dengar ayat ini. Maka mereka pun menguruskan jasadnya Nabi SAW seperti mana yang kita ketahui SAW. Anas radhiyallahu an mengatakan, aku belum pernah melihat suatu yang lebih baik dan lebih bercahaya daripada hari ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, dan aku belum lihat suatu yang lebih buruk dan lebih susah daripada hari ketika baginda SAW wafat. Ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum tidak dapat kekal hidup di Madinah. Bilal ibn Rabah adalah salah seorang daripadanya. Bilal meneruskan azan pada hari kewafatan Nabi SAW. Namun setiap kali mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak dapat meneruskan azannya. Selepas selesai pemakaman Rasulullah SAW, Bilal ibn Rabah meninggalkan Madinah, menuju ke kota Syam dan kekal di sana. Namun pada suatu malam, Bilal ibn Rabah bermimpi Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal, wa ma hadzal jafa. Wahai Bilal, kenapa kau berjauhan denganku? Kita punya fahaman yang boleh kita katakan, tidakkah kau rindu kepadaku? Tidakkah engkau ingin untuk bersamaku? Bilal bangun dalam keadaan menangis. Isterinya bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis wahai Bilal? Dia katakan, sudah sampai masanya untuk aku menziarahi makamnya Nabi SAW. Maka Bilal pun kembali ke Madinah. Wahai para jemaah sekalian, tidakkah kita ingin untuk menziarahi makamnya Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib atas dia menerima syafaatku. Man ja'ani za'iran la tu'miluhu hajatun illa ziyarati
kana haqqan alayya an akuna syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang ziarah aku tanpa ada maksud lain kecuali untuk kerana ziarah aku, maka adalah menjadi suatu hak ke atas diri aku untuk memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Man wajada sa'atan walam yafid ilayya faqad jafani. Barang siapa mampu untuk menziarah aku tapi tak menziarah aku, maka mereka telah derhaka kepada diriku. Ma min ahadin min ummati lahu sa'atun thumma lam yazulni illa wa laysa lahu udhrun. Seorang yang mampu untuk menziarah aku tapi tak menziarah aku, maka mereka telah pun derhaka kepada aku, kecuali mereka mempunyai keuzuran seperti tidak dapat travel, tidak dapat ziarah Nabi dan sebagainya. Kita dengar kadang-kadang orang-orang melakukan haji, mereka mengatakan ziarah Nabi tak wajib, tak perlu ziarah Nabi, ia bukan daripada arkanul hajj. Kita katakan betul, benar, tapi ianya adalah arkanul mahabbatika li Rasulillah. Ini adalah rukun-rukun cinta kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta seseorang ingin untuk menziarahinya. Kita yakin Nabi SAW itu hidup dalam kuburnya. Tidakkah kita ingin untuk menziarahi Nabi SAW? Man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fil hayati. Barang siapa yang ziarah aku selepas kewafatanku, seolah-olah dia ziarah aku dalam hidupku. Sabda Nabi SAW. Maka Bilal ibn Rabah kembali ke Madinah, menziarahi Rasulullah SAW. Ketika sudah selesai menziarah Rasulullah, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, izin azankanlah untuk kami seperti mana kamu azan kepada zamannya Nabi SAW. Kami rindu dengan suaramu ya Bilal." Bilal menolak kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan, "Dahulu ya Abu Bakar, kalau Nabi, bila aku nak azan, aku akan pergi ke rumah Nabi dan minta izin kepada Nabi untuk azan. Sekarang aku nak minta izin kepada siapa? Nabi dah meninggal, aku nak minta izin kepada siapa ya Abu Bakar?" Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak dapat menjawab. Bilal bin Rabah berjumpa dengan Umar, sama juga. Tiba-tiba jumpa dengan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucunya Nabi SAW, yang ketika itu umur mereka lebih kurang 8 ataupun 9 tahun. Beza antara keduanya adalah 1 tahun. Dipeluknya Bilal ibn Rabah kepada Hasan dan Hasan, dan dia dapat baunya Rasulullah SAW. Lalu apa kata Sayyidina Hasan? "Ya Bilal, tidakkah engkau ingin untuk azan kepada kami seperti mana engkau telah azan pada waktu datuk kami?" Bilal tak tahu apa nak jawab. Kenapa khawatir kalau dia katakan tidak kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, malu nak jumpa dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Cucunya. Zaman sekarang manusia tidak hormat lagi kepada ahli bait Rasulullah SAW. Zaman sekarang manusia dah tak cinta kepada ahli bait. Tak ada orang yang lebih cinta kepada ahli bait daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka telah menunjukkan kita bagaimana untuk mencintai pada mereka yang daripada darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengatakan tidak kepada Sayyidina Abu Bakar. Bilal mengatakan tidak kepada Sayyidina Umar, tapi dia tidak mampu untuk mengatakan tidak kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kerana seolah-olah dia mengatakan tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terpaksalah Bilal melaungkan azan. Bilal melaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berguncang kota Madinah. Al-bu'itha Rasulullah. Adakah Nabi dikembalikan? Tak dengar suara ini dah lama. Adakah Nabi SAW diutuskan kali yang kedua? Apabila Nabi Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, hatta wanita-wanita keluar daripada rumah-rumah mereka menuju ke Masjid Nabawi
Adakah Rasulullah hidup kembali? Keluar seluruh kota Madinah menuju ke Masjid Nabawi apabila mendengar azannya Bilal. Tetapi apabila beliau mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak sanggup untuk dia meneruskan azannya. Menangis seluruh kota Madinah ketika mendengar azannya Bilal ibn Rabah. Bagaimana hati kita? Adakah kita menangis meridui Nabi? Adakah cerita-cerita mengenai Nabi menitiskan air mata kita? Adakah hati kita lebih teruk daripada batu, yang batu itu apabila diserami dengan air dapat mengeluarkan air? Tapi hati kita adalah terlalu keras sehingga kita tidak menitiskan air mata kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah ketika hampir meninggal, isterinya mengatakan wa karabah. Seolah-olah dalam bahasa kita katakan celakalah, apa aku nak buat ni, suami aku hampir meninggal. Apa jawab Bilal ibn Rabah? Bal tarabah. Tarabah yang terlalu gembira. Kenapa beliau mengatakan demikian? Gadan alqa ashaba Muhammadah. Besok, ataupun ini apa yang dikatakan ini besok, gadan alqa Muhammadan wa sahaba. Besok akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka menantikan kematian bukan kerana mereka suka kepada kematian, tapi mereka menantikan kematian kerana kematian itu mengembalikan mereka dengan kekasih mereka. Kita tidak dapat lari daripada kematian. Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita inginkan bila kita mati nanti, kita berkumpul dengan siapa? Kita akan bersama dengan siapa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Dengan ini kami akhiri silsilah detik-detik episod kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kami adalah untuk menanamkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi SAW. Pertama kepada kami yang pada menyampaikan kuliah ini, dan kepada anda semua yang melihat series ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab untuk kita nanti dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Al-Jannatul Firdausil A'la, yakni seperti mana yang didoakan oleh para ulama kita, yakni ya Allah, kumpulkanlah kami dan ahli-ahli keluarga kami, orang-orang yang kami cintai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga-Mu yang tinggi ya Allah. Kami akhiri insya-Allah dengan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita semua rasa cinta yang sebenarnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Teruskan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesan daripada mempelajari ilmu tersebut akan membawa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan tasbih kafarah surat wal asr. Maaf sebelum itu, jangan lupa esok malam adalah Maulid Akbar Masjid Muhajirin bersama dengan Ustaz Fatris Bakara, mantan mufti Singapura, dan beliau akan memberikan ceramah yang tajuknya sayang Nabi, sayanglah umatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.